Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera family MBB. Okey, hari ini saya nak bercakap mengenai dengan masalah vertigo, pening melayang tu, dan juga masalah tinnitus. Tinnitus ni bermaksud berlakunya apa orang kata desing dekat telinga. Benda ni sangat-sangat mengganggu lah, sangat-sangat mengganggu dan mengganggu emosi seseorang tu. Dia sebab dia kalau jadi tinnitus ni dengan instability ni, dia akan datang sekali dengan hidung tu sumbat, mata jadi berat, mata tu rasa kelopak mata tu jadi berat, susah nak tutup. Lepas tu tengkok ni nak tegang belakang ni kan, tengkok nak belakang, lidah bawah tu nak rasa krem. Oi, banyak benda ni kalau jadi memang trigger habis orang kan. Dia kata, dah jadi ni aku ada masalah darah tinggi ke, aku ada serangan jantung ke tengah berlaku. Tak nak lagi waktu tu rasa mencucuk-cucuk sikit. Terima kasih banyak-banyak Muhammad Nazi Masri, terima kasih banyak. Okey. Memang sangat-sangat menyeramkan kalau benda tu berlaku. Okey. So apa Ustaz? Mana dia ni? Okey. Kalau ada siapa-siapa yang pernah terjadi perkara ni kan, rasa semua orang minta komen kat bawah ni supaya kita boleh baca pengalaman orang sekali, explain, tolong kongsikan bersama macam mana bila kena serangan tu, rasa badan tu rasa macam mana, rasa perasaan tu macam mana. Minta kongsikan dekat ruangan komen, kita bagi meriah sikit kita bagi meriah. Okey. Apa untuk kita bab ni kan, kita kena faham dia punya asas saja dulu. Kalau kita boleh faham asas dia, mengapa boleh terjadi pening ni dan mengapa boleh terjadinya masalah tinnitus, rasa macam telinga tu berdesing, insya-Allah kita tak risau dah lepas ni. Kita rasa benda ni perkara biasa lah. Mungkin tadi aku exercise lebih, mungkin tadi sebab aku baru makan budu, mungkin tadi sebab aku baru makan belacan, mungkin aku baru makan benda-benda yang tinggi histamin, mungkin tadi aku baru introduce masuk probiotik, jadi macam ni. So kalau jadi macam ni, tak apa, tak risaulah, bukannya masalah serangan jantung ke, masalah jadi apa semua ni. Okey, macam Syed Syahidah Yasin maklumkan, saya sekarang tengah mengalami bila berbunyi hati resah dan kurang tumpuan. Ya, memang macam tu. Minta share banyak-banyak lagi dekat komen bawah tu mengenai pengalaman masing-masing bila berlakunya masalah vertigo dan telinga desing ni sekali. Kita boleh explain lebih detail lagi seronok. Okey. Yang mengawal kita punya balancing kan, kita punya kestabilan tubuh badan kita ni kan. Yang ni dilakukan oleh bahagian dalam telinga kita bernama vestibular system. Vestibular system kita ni dia bertanggungjawab untuk kontrol kita punya balancing dengan dia. Kalau kita tengok betul-betul bahagian dalam telinga kita dekat kawasan vestibular system ni, dia macam ada pipe, boleh kurang kata pipe, dia ada pipe untuk X axis, Y axis, Z axis, yang mana untuk nak kontrol balancing ni, dia kontrol dengan satu cecair dalam tu dinamakan cecair endolimbs. Okey. Untuk pendengaran pula, kita punya bahagian dalam telinga yang bernama cochlea. Cochlea ni dia bentuk dia macam tu, macam siput. Dalam telinga kita tu dia macam siput, dia pusing tu. Okey. Dia kegunaan cochlea ni adalah untuk menafsir gelombang bunyi ataupun getar. Dia mula pada gelombang bunyi, lepas tu dia jadi vibration. Bila dia masuk kena geganan telinga tu, dia start bertukar jadi getaran. Bila getaran ni, yang bertanggungjawab untuk menafsir getaran ni ditukar kepada signal audio untuk dihantar kepada otak kita, dinamakan sebagai cochlea. Okey. Dua benda ni dia boleh jadi problem. Okey, dia jadi problem mudah saja.
Dia jadi problem bila berlakunya pertambahan cecair endolymph sama ada di bahagian vestibular system ataupun juga bahagian cochlear. Okey. Kita tengok. Kalau bila berlakunya pertambahan pertambahan cecair endolymph ni pada bahagian kita punya cochlear dan vestibular system, kita akan mengalami gangguan kestabilan iaitu vertigo dan juga gangguan pendengaran iaitu tinnitus. Benda ni kalau dia jadi lagi teruk, kita akan rasa macam ada air dalam telinga kita. So kalau dia jadi macam ada air, ataupun akan ada rasa macam bunyi binatang serangga tengah bergerak dalam kita punya telinga. Okey. Jangan dikorek benda ni. Sebab kalau ada orang yang tak tahu mengenai hal ni, dia pergi korek pula, dia rasa macam ada semut masuk dia korek. Semut tu dia takkan keluar sebab benda tu dia berlaku dalam bahagian dalam telinga kita. Okey. Untuk masalah ni, kalau kita pergi check dekat ENT, asalnya ramai yang mana tengok saya punya live ni, asal ramai yang tengok minta tap screen, lepas tu share live ramai dah pergi buat check untuk dekat ENT, ear, nose dengan throat, doktor ataupun pakar. Okey. Bila check tak jumpa apa pun, sebab benda ni dia memang tak boleh check. Sebab benda ni dia berlaku dalam bahagian dalam telinga kita. Kalau habis kuat pun, untuk kalau macam check yang masuk kamera dalam telinga tu, dia boleh check hanya bahagian luaran telinga kita, iaitu sebelum masuk kita punya gegendang. Itu saja. Lepas tu ada kalau macam yang mana doktor nak menyedapkan hati tu, dia kata ni tak telinga kerah ni. Tak telinga kerah ni dia bagilah ubat pelembut, ubat pelembut tak telinga tu, wax, earwax ni. Lepas tu dia kata okey, lepas tu dia kata balik, lepas tu nanti kita bersih telinga, macam tu lah. Ataupun kalau macam selalunya kalau kita pergi, dia akan bagi untuk Betacert ataupun antihistamin. Betacert ni in a way adalah antihistamin jugalah. Benda ni digunakan untuk treat masalah vertigo. Waalaikumsalam Tuan Farhan. Okey, vertigo yang mana most of the time taklah nak kata kesan dia tu nampak serta-merta, dak lah, dia ambil masa. Yang boleh bagi kesan serta-merta terhadap vertigo ataupun tinnitus ni, telinga berdesing ni, adalah Xanax, iaitu benzodiazepine. Xanax ni namanya alprazolam dia kategori benzodiazepine. Kalau ambil Xanax, walaupun ambil Xanax ni dia dalam tab, dia selalunya dia bagi dalam 0.5 mg. 0.5 mg. Lepas tu ambil setengah patahkan 2, jatuh 0.25 mg pun ada kesan dah. Ambil tu terus rasa telinga tu dah tak bersing dah. Okey. Lepas tu terus rasa isu balancing tu hilang. Dia hello Fifi. Okey. Dia disebabkan mudah saja. Ingat bila kita ambil Xanax ni dia mengurangkan signal. Menggunakan signal yang dihantar daripada kita punya bahagian dalam telinga kita. So signal untuk macam balancingnya isu tu, bila dia namkan dia akan rasa okey lah. Sama juga dengan dengan isu telinga. Bila kita namkan signal hantar daripada kita punya bahagian dalam telinga, terutama cochlear kita yang kontrol kita punya pendengaran ni, dia akan hilang rasa desing tu. Memang betul tu. Hi Phoenix. Okey. Dan juga bila kita tahu Xanax ni dia meningkatkan GABA. So bila GABA ni dia umpama kita punya handbrake kepada kita punya stres, iaitu kita punya corticotropic release hormone. Dia mengurangkan penghasilan corticotropic release hormone dan automatik dia akan mengurangkan penghasilan histamin. Bila kurangnya penghasilan histamin, kuranglah penghasilan lebihan cecair endolymph pada bahagian dalam telinga kita, dan ini secara tak langsung mengurangkan kita punya cecair bahagian dalam telinga kita, iaitu endolymph fluid, terutama pada bahagian vestibular dan juga bahagian cochlear,
mengurangkan pening dan juga mengurangkan kita punya simptom tinnitus, iaitu simptom bersing. Dia semudah itu sahaja kegunaan Xanax ni. Problem dengan Xanax adalah dia akan berlakunya peningkatan dos dari masa ke semasa. Yang tu yang tak best dia ni. So bila berlakunya peningkatan dos daripada ke semasa untuk dapat kesan yang sama seperti sebelumnya, dia akan berlaku satu addiction lah. Sebab Xanax ni, benzodiazepine, alprazolam memang akan menyebabkan berlakunya ketagihan terhadap benda tu. So withdrawal symptom dia hebat, untuk nak berhenti dia tu hebat. Okay. So apakala Xanax ni digunakan untuk situasi emergency dibolehkan, tetapi kalau untuk kata nak merawat masalah vertigo dan juga masalah tinnitus ni, dia adalah satu perkara yang mustahil sebab kita tak address dia punya root cause. Okay. So kalau ada soalan, sila nyatakan soalan kat sini. Sebab apa, kita lagi shock kalau banyak orang kongsi pengalaman. Oh, angin ni tiup habis rambut. Okay. Root cause dia tetap adalah chronic stress. Chronic stress ni kita boleh pilih. Sama ada dia disebabkan oleh emosi. Lepas tu emosi apa lagi? Emosi, fizikal, ataupun disebabkan oleh makanan, ubatan atau juga suplemen. Ada 3 benda ni. Okay. So kalau macam stres emosi, macam trauma, seperti yang saya kata maklumkan, kena belasah ke, kena rogol ke, yang mak bapak sendiri, benda yang sentiasa bermain dengan kepala otak dia, itu akan menyebabkan stres emosi. Stres fizikal ni kebanyakan, contoh macam bila berlakunya masalah dengan tulang belakang terhentak atau berlaku kecederaan pada tulang belakang, dia mostly tulang belakang saja. Ini akan menyebabkan berlakunya stres emosi. Nombor 3, stres fizikal. Nombor 3, untuk makanan, contoh pemilihan makanan yang tak sesuai dengan genetik, terutama untuk gluten. Orang Southeast Asia ni ada 3 benda saja: tepung, minyak sayur dan juga susu. Ataupun penggunaan ubat secara berterusan dia ambil, seperti statin, ubat kolesterol, ubat cair darah, ubat tekanan darah tinggi. Semua tu akan even ubat kencing manis juga akan menyebabkan berlakunya stres kronik secara berpanjangan. Tetapi perlu ingat, pengambilan ubat tu penting kalau kita nak kalau bila perlu, bila sangat-sangat perlu, pengambilan ubat, terutama pengambilan ubat cair darah tu memang sangat-sangat penting. Okey. Satu lagi suplemen. Pengambilan suplemen yang tak sesuai ataupun dosage dia sangat tinggi. Ini kita perlu maklum lah. Terutama suplemen yang tinggi dengan antioksidan. Untuk barang-barang yang tinggi antioksidan ni, dia sesuai untuk orang yang sihat. Tetapi untuk orang yang ada masalah chronic metabolic disease ataupun ada masalah macam leaky gut, tak sesuai. Dia kena dosage dia kena rendah. Okey. So apa saya ambil untuk kebanyakan masalah ni berlaku dekat mana? Kebanyakan masalah ni berlaku daripada makanan. Rata-rata lah, lebih kurang 90-95% orang yang ada masalah untuk vertigo ataupun masalah tinnitus ni, masalah disebabkan oleh makanan lah. Masalah Kak Mila tu ambil suplemen mata. Tu. Okey. Untuk okey. Ubat daripada makanan. Okey. Contoh macam makan ubatan, suplemen dan juga suplemen dan juga makanan. Yang ni akan menyebabkan berlakunya masalah leaky gut. Yang mana masalah leaky gut ni akan menyebabkan berlakunya masalah mast cell activation syndrome. Mast cell activation syndrome ni bermaksud, contoh macam bila kita ada masalah leaky gut, maksud bukaan antara dinding sel dekat kita yang dinding perut tu terbuka lebih sikit, yang mana menyebabkan bakteria boleh masuk kat situ, makanan sepadan hadam boleh masuk kat situ, toksin boleh masuk kat situ, trigger kita punya mast cell, menyebabkan dia sentiasa menghasilkan histamin. Histamin ni dia bukan saja menghasilkan seperti protease, prostaglandin, cytokine dan benda lain, dia juga menghasilkan protease. Protease ni dia boleh mengurai lagi kita punya dinding usus kecil kita tu,
menyebabkan berlakunya lebih lagi bukaan pada dinding usus, menyebabkan lagi buruk berlakunya masalah leaky gut kita. Dan bila keadaan ini berterusan, kita akan mengalami masalah kekurangan penghasilan diamine oxidase. Diamine oxidase ni dihasilkan oleh kita punya dinding usus. Okey, bila kurangnya diamine oxidase, kita akan ada masalah untuk mengurai penghasilan histamin. Okey, dan bila benda tu berlaku, dia akan trigger lagi inflammation, dan benda tu akan berterusan selagi kita tak repair kita punya makanan. Makanan, ubatan dan juga suplemen. Cukup saja 3 benda tu, iaitu leaky gut, mast cell activation syndrome dengan histamine intolerance. Cukup je semua benda ni, dia dikategorikan sebagai satu chronic stress. Perpetual stress, chronic stress ni dimaksud stres yang berulang. Okey. Dan seperti live saya sebelum ni, saya cakap chronic stress akan menyebabkan trigger kita punya hypothalamus untuk menghasilkan CRH, corticotropic release hormone, untuk dihantar kepada kita punya pituitary menghasilkan ACTH, adrenocorticotropic adrenocorticotropic release hormone, yang akan pergi dekat kita punya kelenjar adrenal menghasilkan adrenalin dan kortisol. Pada peringkat permulaan, bila berlakunya masalah chronic stress ni, kita akan rasa macam tak ada masalah lagi. Tapi bila ada masalah secara berterusan, kita punya penghasilan kortisol tu akan makin drop, dan kita akan dependent untuk hidup dengan penghasilan adrenalin. Dan ini menyebabkan CRH kita makin tinggi sebab dia detect kekurangan penghasilan kortisol. Dan benda ni kita tahu CRH akan trigger kita punya mast cell untuk menghasilkan lebih lagi histamin, lebih lagi agen radang. Dan benda ni akan menyebabkan, kena ingat, sifat histamin dia boleh meningkatkan kebolehterlapan saluran darah dan membuka saluran darah. Bila benda ini berlaku pada kita punya bahagian dalam telinga kita, dia akan membawa lebihan cecair, menyebabkan berlakunya pertambahan cecair pada bahagian dalam telinga kita, menyebabkan berlakunya masalah vertigo dan juga tinnitus. Cuba ingat balik setiap kali berlakunya masalah tinnitus ataupun vertigo, dia trigger apa? Selalunya kita boleh pilih dia punya macam-macam, dia punya trigger. Antaranya adalah terkejut, boleh trigger kita punya pening dan juga tinnitus. Terkejut dengar berita buruk-buruk kan, waktu memandu dan dalam jangka masa yang panjang, boleh trigger untuk vertigo dan juga pening, vertigo dan juga tinnitus. Makan benda bukan boleh trigger untuk kita punya tinnitus dan juga pening. Bloated pun boleh trigger kita punya vertigo dan juga kita punya tinnitus, telinga desing. Apa lagi? Terkejut pun ada. Marah sangat kat orang pun boleh jadi telinga desing dengan pening. Apa lagi? Buat kerja guna kederat, angkat benda berat pun boleh trigger untuk vertigo dan juga tinnitus, desing. Pi mengurut dekat wak-wak Jawa yang kuat, tangan dia mengurut kuat sampai lebam-lebam badan, pun boleh trigger untuk tinnitus dan juga pening. Apa lagi? Banyak benda yang boleh trigger untuk kita punya vertigo dan juga tinnitus ni. Banyak. Solusi dia, selagi tak selesaikan masalah usus, selagi kita tak meredakan chronic stress kita, selagi tu benda tu akan berulang selama-lamanya. Dan benda ni kita tak mahu dia berterusan tau. Okey. Sebab bila berterusan dan tempoh jangka masa yang panjang, contohnya 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dia akan menyebabkan kecacatan kekal pada bahagian vestibular system dan juga cochlear. Bermaksud dia akan jadi dia akan jadi Meniere's disease. Meniere's disease ni maksud bila kita punya tube separuh bulat
dalam kita punya, pada kita punya vestibular system, iaitu semicircular canal tu pecah akibat pecah akibat peningkatan endolymph, cecair endolymph dalam dia punya tube tu. Lama-lama dia punya tekanan tu, dan juga radang dia buat, sebab dia datang, dia bukan dia meningkatkan tekanan saja, dia juga akan menyebabkan keradangan pada bahagian dalam telinga kita. So pada satu masa dia boleh pecah, tube tu boleh pecah, menyebabkan kita akan sentiasa pening. Kalau berlaku dekat kita punya bahagian koklia kita pecah, kita akan sentiasa desing dekat telinga kita. So ini adalah memang problem. Okey, bang, tajuk desing dan pening tu maksud telinga berdesing ke bang? Ya, betul, telinga berdesing ataupun dia boleh jadi macam telinga dengar macam ada serangga dalam kita punya telinga, boleh. Dia boleh juga rasa macam ada cecair dalam telinga kita, tak tentu pasal pun boleh juga dah. So jadi dia bergantung tinnitus. Ya, betul, tinnitus. So cara dia untuk selesaikan masalah ni, macam seperti yang saya maklumkan sebelum ni, dia tak ada cara lain. Kalau untuk masalah emosi, kita boleh pergi jumpa psikoterapi. Kita boleh belajar untuk teknik CBT, kognitif, untuk behavior therapy. Okey, dia tak ada masalah, iaitu kita pecahkan masalah kita, pecahkan kita punya trauma kepada satu, letakkan dalam kotak, dan kita terima benda tu seadanya, benda tu berlaku. Iaitu adalah teknik-teknik CBT. Kalau untuk trauma daripada stres emosi, tak apa. Yang tu dia selalunya untuk kita orang Islam tak apa sangat benda tu. Tak apa sangat. Dia kalau untuk masalah tulang belakang, pergi buat rawatan untuk masalah tulang belakang lah. Pergilah jumpa untuk chiropractor kan boleh juga, ataupun buat fizioterapi pun boleh juga, ataupun kalau perlu buat pembedahan ataupun rawatan yang orang kata invasive ni, buat sahaja. Sebab selagi tak buat, daripada masalah tulang belakang sahaja, walaupun dia tak sentuh gula langsung, dia akan jadi masalah kecil manis, dia akan jadi masalah hypothyroid, dia akan jadi masalah jantung, dia akan jadi macam-macam walaupun dia makan cukup champion kalau ada masalah tulang belakang ni. Okey. Dan satu lagi, untuk masalah kalau macam MBB ni, kita fokus kepada bab makanan. Kalau untuk bab makanan, kita champion, kita boleh tolong, iaitu amallah untuk Half-5 Plus tu. Half-5 Plus ni sangat penting. Mana? Okey, kalau macam untuk Half-5 Plus ni, dia untuk merawat dinding usus, yang mana secara tak langsung dia akan mengurangkan berlakunya kebocoran untuk partikel sekian partikel macam separuh makanan separuh tak ada, toksin ataupun bakteria itu sendiri daripada masuk dinding usus kita. Tapi kena ingat juga, walaupun kita praktis amal Half-5 Plus dan MBB, bila berlaku kawasan tu dah memang berparut, tak boleh buat apa-apa, hasil diambil oksidatif memang kurang. Yang ni mana? Okey. Contohnya macam tulang belakang bengkok, ataupun masalah slip disc, ataupun pernah aksiden kat situ. Ini perkara-perkara yang perlu kita tengok benda ni lah. Okey. Untuk vitamin D sangat penting dalam benda ni. Vitamin D ni, dia ingat kalau untuk bila kita bercakap bila kita bercakap tentang vitamin D dalam MBB ni, kegunaan dia satu saja, untuk menstabilkan kita punya imun, supaya dia tak merilis histamin secara berlebihan. Itu sahaja. Kalau ada konteks MBB, ingat itu saja. Kalau untuk vitamin D pula, untuk kita punya nerve, untuk mengembalikan fungsi saraf kita, supaya dia boleh address untuk masalah vertigo dan juga masalah tinnitus ni. Itu sahaja lah. Kalau untuk mikroba tu, kita tahulah untuk kembalikan gut microbiome kita dan juga relsi. Okey, so untuk orang yang kalau dia macam masih ada masalah dengan tekanan darah tinggi, dalam relsi ni ada grape seed extract. Grape seed extract ni, ekstrak biji anggur ni memang sangat cemerlang untuk mengawal masalah tekanan darah. Kalau ada masalah tekanan darah tinggi, ambil grape seed extract ni, ambil relsi ni. Okey.
skoliosis tulang belakang bengkok, itu antara benda tu. Multivitamin Surbax yang jual betul okey tak untuk GCA tuan. Dia kalau macam ni, seka tahun 2000 tak 2000 okey. Seka tahun 2019, 2018 memang kami guna untuk Surbax. Okey. Waktu tu sebab kami tak ada lagi untuk Real B. Daripada pengalaman customer yang menggunakan Surbax ni, kami kumpul. Lepas tu baru kami buat untuk Real B ni. So kalau untuk di-compare keberkesanan multivitamin Surbax dengan Real B lagi bagus. Sebab tu kalau macam tadi ada customer kata dia ambil vitamin B Surbax. Dia tak maklumkan dulu, dia kata dia tak maklumkan kata dia ambil vitamin B. Okey. Dia kata dia maklumkan kata lidah dia jadi kejang. Bawah lidah dia tu jadi kejang. Lepas tu kaki dia rasa tak bermaya. Lepas tu tengkuk belakang dia kerah. Mata dia jadi kuyu. Mata dia jadi, kelopak mata ni jadi berat. Okey. Lepas tu tanya. Buat kerja detektif lah. Yang tu yang penat ni. Kalau orang tak hantar gambar makan ni, penat lah kena buat kerja detektif. Punya tanya. Saya tanya, benda ni jadi berapa lama dah? Dia kata dah jadi dalam masa seminggu. Okey, tak apa. Saya kata, makan apa? Dia kata makan ikut MBB. Makan ikut MBB ni rasa macam jam sikit lah ni, sebab dia makan MBB ikut suka hati dia ni. Lepas tu dia kata ada makan vitamin apa-apa tak? Dia kata ada tambah vitamin Surbax. Bila? Ada aku dalam 9 hari dah makan. Itu cerita dia. Kalau untuk vitamin, untuk contoh saya bawa lah. Okey. Ni Real B. Ni keluaran MBB. Keluaran MBB. Dalam Real B ni, dia ada kita punya semua yang vitamin B12 apa semua tu complete dah. Dan kita guna untuk highest grade dan paling sesuai. Contoh macam vitamin B12 kita guna methylcobalamin. Okey, benda yang paling okey sekali lah untuk vitamin B12. Tapi itu rasanya tak perlu pun. Yang penting sekali adalah untuk kita punya penggunaan Panax ginseng dengan kita punya CoQ10 enzyme. CoQ10 enzyme ni sangat penting untuk recover balik kita punya sel supaya dia boleh menggunakan gula dan tukarkan kepada tenaga supaya lebih efisien. Sebab tu kita letak sekali CoQ10 enzyme. Ini sangat-sangat membantu. Sebab kalau untuk orang yang ada masalah gastric gut anxiety, dia akibat masalah leaky gut, dia akan kekurangan penghasilan CoQ10 enzyme. Yang ini akan menyebabkan sel kurang efisien untuk menghasilkan tenaga, penukaran glukos kepada tenaga, ATP. Sebab tu kita letak sekali untuk CoQ10 enzyme. So kalau di compare untuk multivitamin Surbax dengan Real B ni jauh lebih bagus sebab saya buat. Itu cerita dia sebab saya buat dah. Sebab kita buat based on pengalaman orang ambil kan. Sebab kalau kita buat MBB ni kan, kita hari-hari duk chatting orang kan, duk chatting call apa, tanya macam mana okey ni ambil ni macam mana okey dah apa okey apa. So daripada orang punya apa dah gelak sudah. Okey, daripada orang punya pengalaman kita transform kepada produk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tukar pada produk, which is semua macam Happy D, Real B, Real C, Microbar, Five, semua daripada pengalaman customer. Kita ambil feedback, lepas tu kita buat produk. Kita buat produk yang lebih better. Okey, baik. Itu saja. So, kalau untuk pemilihan vitamin B, ambillah Real B ni. Okey. So, kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Okey. Contoh macam Panglima Talha ni seronok sikit tengok dia punya pengalaman. Sebab dia direct dengan saya dan Datuk Cik Wan Azwan Akhir. Dan dia sangat rajin untuk hantar gambar makan. So mudah kerja bagi kami untuk orang yang hantar gambar makan ni. Sebab dia tak buang masa. Untuk kami ni buat jadi detektif. Kalau orang tak hantar gambar makan ni, jenuh
jenuh tarik rambut lah nak menjadi, kalau untuk nak jadi detektif ni, nak tanya dia makan apa, jadi macam ni lah, dia ambil suplemen apa lagi lah, dia exercise macam mana, yang jenis apa 3 minggu sekali baru muncul, sebab dia komplain sakit lah, bab sakit dia komplain, lepas tu dia hilang balik, lepas tu sakit dia komplain balik, lepas tu dia hilang balik. Jenuh macam tu. Dia lagi mudah kalau sentiasa berkomunikasi, mudah. Hantar je gambar makan, tak payah cakap apa pun, hantar tangkap gambar, hantar je, cukup, bye bye. So apa-apa jadi masalah, kita senang balik check. Kemungkinan makan ni. Okey, kalau buat aktiviti fizikal, baru mula exercise ke apa, bagi tahu saja, lepas tu belah, hilang tak apa, cuma bagi tahu saja. So kalau ada apa-apa masalah, nanti kita boleh rujuk balik. Macam tu saja. Itu yang pentingnya sentiasa update dengan Diatech. Dia tak jadi kerja kami, tak jadi tok rumah. Okey, telinga pernah berdana, sekarang masih gatal, kadang terluka kot dalam telinga, jangan garu. Kalau rasa bengkak, sakit, kena on antibiotik, leceh. Bila on antibiotik, bab telinga ni, sedap dia punya melayan simptom tu. Lepas tu sedap, beberapa hari tu menderita juga. So jaga yang korek lah, jangan korek. Okey, apa lagi? So kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Batak selalu layu. Dia layu ni mudah saja. Macam orang dia kata, sebab apa kelopak mata ni rasa berat ya. Sangat. Dia rasa berat, rasa macam nak buka pun susah. Sebab apa? Dia sebab kena ingat sifat histamin ni macam mana. Sifat histamin, dia boleh bawa lebihan cecair, dia akan boleh bawa lebihan cecair pada bahagian mana dia nak pergi. Kalau dia pergi dekat kita punya kelopak mata, kelopak mata kita ni akan berlaku sembab. Dia akan rasa berat. Itu saja. So cara dia paling okey, ambil ubat alergik. Lepas tu check balik makan. Ataupun check aktiviti. Contoh kalau dia pergi exercise lebih. Macam soalan petang tadi. Soalan petang tadi. Contoh dia pergi exercise lebih. Lepas tu esok tu dia rasa kelopak mata jadi berat. Sebab dia exercise lebih daripada kemampuan dia workout. Dia exercise dapat. Bila kita exercise, kita akan trigger penghasilan histamin. This is normal lah, sebab bila kita workout, kita nak membesarkan kita punya saluran darah tu supaya dia boleh bawa banyak oksigen lagi, baru kita boleh badan tu boleh bergerak normal. Kalau tak boleh buat macam tu, kita tak boleh nak exercise lah. Dan bila penghasilan histamin ni berlaku lebih daripada kemampuan kita nak urai akibat masalah perut, dia akan jadi macam allergic reaction lah. Dia akan jadi mata tu rasa macam yang bersempur ni mata ni. Ambil je lah ubat allergic. Itu je cerita dia. Ambil je ubat allergic. Dan dia akan berlaku sekali, kaki pun akan jadi lembek. Kaki akan lembek sebab bila saluran darah tu terbuka, kita punya blood flow tu, kalau pressure tak cukup, kaki jadi lembek. Mudah macam tu saja. Okey. Saya amalkan minyak zaitun, boleh tak saya ambil magnesium juga? Magnesium ni macam saya cakap dah, kita ambil magnesium. Okey, ingat lah, reason kita ambil magnesium untuk apa? Reason utama kita ambil magnesium adalah untuk membolehkan penyerapan vitamin D. Itu saja reason utama dia. Reason paling utama sekali kita ambil magnesium glycinate. Contoh magnesium glycinate adalah untuk menyerap vitamin D. Kalau kita ambil magnesium, dalam kita tiada kebolehan untuk nak menyerap vitamin D, dia umpama useless, tak ada function. So apa yang penyebab berlakunya masalah kekurangan vitamin D? Dia selalunya berkaitan dengan digestion lah, akibat kurang penghasilan jus empedu. Sebab apa kurang penghasilan jus empedu? Sebab kita stuck dalam mode sympathetic dominant, iaitu mode fight or flight, yang mana mengurangkan bekalan darah dan saraf pada kita punya digestion. Sebab apa berlaku tu? Sebab ada chronic stress. Sebab apa? Sebab berlakunya masalah leaky gut. On leaky gut dulu, on half-5 plus dengan praktis MBB, kurangkan masalah leaky gut dulu, kurangkan chronic stress, bagi kurang-kurangnya
usus kita tu ada balik dia punya kebolehan untuk menghasilkan jus empedu balik dengan normal. Makan lemak sekali, ambil Happy D, sebab Happy D ni yang ni dah complete dah untuk magnesium dan juga K2 vitamin. Nah, dah cukup dah. So baru kita akan boleh nampak perubahan yang sepatutnya. Okey. So itulah reason. Kalau kita ambil magnesium, kata magnesium, okey. Macam orang duk maklumkan, magnesium membantu untuk tidur. Macam mana magnesium ni bantu untuk tidur? Itu persoalan yang kita kena tanya. Kita kena jelas dia punya pathway. Kita kena rajin untuk belajar macam mana magnesium ni bantu untuk tidur. Sebab apa? Macam mana dia buat untuk tidur? Kita tanya. Dia bukan macam ambil magnesium ni macam ubat tidur. Tak boleh. Kita kena tanya. Tak apa. Nanti saya akan jelaskan. Saya jawab soalan dulu. Mata berair dan kabur sebab apa? Sebab histamine intolerance. Berlakunya allergic reaction. Dia jadi berair dan kabur lah. Itu je contohnya. Kalau kembung, dia nak jadi berair dan kabur. Kalau terkejut saja untuk JGA ni, dia akan jadi berair dengan kabur. Kalau buat kerja berat, saya dan mata nak jadi berair dan kabur. Apa lagi? Dia memandu kereta lama sikit, tiba-tiba mata nak berair nak kabur. Apa lagi? Terkejut pun boleh. Tu pun boleh. Silap makan pun jadi berair kembung. Berangin pun jadi berair dengan berair dan kabur. Apa lagi? Segala apa lagi habis semua benda tu. Okey, untuk Phoenix X tuan, bila trigger simptom tu rahang dan telinga ikut buat hal, kerana mata akan rasa mengantuk. Ya betul, mata rasa mengantuk ni mudah. Bila kita bloated, dia akan perut kita ni, kita punya bahagian usus tu yang bloated sebenarnya, dia akan tolak perut kita naik ke atas. Bila tolak perut naik ke atas, kita kena tahu kedudukan jantung dengan perut kita ni sangat dekat sini. So bila tolak ni ke atas, dia akan alih sikit kita punya jantung kita, menyebabkan nadi kita jadi slow. Iaitu buat mengantuk. Kalau kita tertidur waktu tu, dia akan bangun dan rasa terkejut. Lepas tu jantung jadi laju. Waktu tu tak apa. Rahang dengan telinga ikut rahang jadi kerah. Sebab biasa CRH yang tinggi, corticotropic release hormone, dia akan aktifkan kita punya mast cell, menyebabkan penghasilan histamin, prostaglandin dan sebagainya, menyebabkan rahang tu boleh jadi kerah, tengkok tu pun boleh jadi kerah. Apa lagi? Telinga ikut buat hal macam saya maklumkan tadi, akibat pencambahan cecair inulins pada bahagian dalam telinga kita, iaitu vestibular system dan juga cochlea, yang mana ini akan menyebabkan jadi masalah simptom dizzy dan pening, dan juga orang panggil berdesing. Jalan dia tetap sama. Rawat masalah usus. Lepas tu kita start untuk bina otak balik dengan Happy D dengan Real B, dan penutup dia kita amal untuk Microbal dan Real C. Itu saja. Mata berair dan kabur sebab apa? Saya dah jelaskan benda ni. Okey. Hidung selalu berair, terutama waktu pagi ni senang saja. Sebab satu bloating waktu pagi, ya juga trigger untuk hidung tu berair. Hidung akan berair dan sumbat. Dia rasa macam nak ada resdung. Ini perkara biasa untuk orang ada masalah JGA. Perkara biasa. Okey. Lepas tu bila dia naik ke tengah hari tu, dia akan rasa okey. Bila masuk petang balik, dia trigger balik benda tu. Okey, terima kasih tuan. Untuk tosai boleh makan tak? Tosai. Okey, untuk tosai ni dia buat pada kacang, dia buat pada tepung kacang tau. Nak kata tepung kacang, dia kan saya tepung kacang dengan tepung beras kot yang ditapai, fermented. Kalau nak makan sikit-sikit. Try makan sikit-sikit saja. Itu saja. Okey, perut berbunyi iaitu berborekmi. Berborekmi maksud berlakunya gangguan pada kita punya proses kemuk usus, yang mana disebabkan oleh kita punya kurang bekalan darah dan saraf pada kita punya perut sekali, dan pada masa-masa yang sama dia kemut untuk kemut usus. Dan bila dia kemut usus tu sekali dengan gas, memang automatik dia akan berbunyi. Dan dia akan rasa macam binatang bergerak dekat perut pun ya juga. Okey, sakit tuan, saya sembuh 100% selama produk tuan setahun lebih, dah 5 bulan stok, cuma badan
Cuma badan tak naik. Untuk badan nak naik balik Tuan Ishraq, jangan lupa untuk workout. Kita kena bina balik kita punya otot yang hilang. Kalau tidak, benda ni confirm dia akan relapse balik. Sebab kita nak tingkatkan kita punya jumlah simpanan gula pada kita punya otot supaya badan kita lagi efektif untuk dalam cara dia penukaran gula kepada tenaga yang dipanggil sebagai glycolysis. Kita nak bagi benda tu lebih efektif supaya kita kurang bagi beban pada kita punya organ dalaman, yang mana organ dalaman kita ni juga akan sana yang mana okey, yang mana organ dalaman kita ni juga dia menghasilkan untuk sejenis enzim iaitu histamine and methyltransferase yang digunakan untuk mengurai histamin juga nah. So kena workout. Untuk workout betul, untuk orang GGA ni, untuk workout betul, saya ada sediakan e-book ni detail lah untuk cara nak workout. Nanti pergi dekat MBB Shop, website saya MBB Shop, dia akan ada satu ruangan e-book. Okey, tekan kat situ, saya semua e-book saya letak kat situ, tekan download, mana satu nak download semua pun tak ada masalah. Okey. Untuk yang ada simptom nafas pendek dan perut sebu, siapa ni? Okey, sakit belikat macam mana Tuan? Dia untuk ini best. Dia contoh macam, dia kena ingat untuk orang yang ada masalah GGA ni, kalau dia buat pada peringkat permulaan, ini saya tak masuk workout lagi. Kalau dia ada masalah sakit belakang dekat pinggang ataupun belikat, yang mana bila dia dah urut, dah sendawa apa semua, tapi tetap juga tak hilang, dia tetap saja ada, sakit tu tetap saja ada, ambil untuk ubatan sakit ibuprofen. Tapi benda ni dia tak boleh digunakan secara berterusan. Kita gunakan untuk hilangkan rasa sakit tu saja. Sebab dia sakit, kita ingat histamin dia akan datang sekali prostaglandin. Prostaglandin ni akan menyebabkan keradangan pada kita punya macam masa belakang badan lah. Ambil ni, so dia akan kurang rasa sakit. Dia akan inhibit penghasilan sakit tu sendiri, dan benda ni juga mengurangkan bengkak kawasan tu, yang mana dia akan bantu untuk dengan pemulihan. Tetapi benda ni dia tak boleh buat berulang. Dia tak boleh dimakan secara berulang. Dia akan menyebabkan masalah perut lagi teruk. So guna ni sparingly. Kalau macam sakit sangat baru kita ambil, lepas tu kita tengok makan kita apa yang silap, kita betulkan dekat situ. Sama juga kalau untuk macam orang buat workout. So dia kena ingat untuk orang GGA ni, otot dia rapuh, dia orang kata fragile. So kalau macam dia buat stretching terlebih sikit, cramp sikit kan, lepas tu sakit dia tu berpanjangan, ambil ibuprofen. Kalau tidak, dia akan start rasa bloating, nak rasa mual, nak rasa trigger anxiety, nak hapa semua segala benda kan, leceh. So ambil ibuprofen dulu untuk redakan simptom. Kita tengok benda ni berulang lagi tak. Untuk yang ada simptom nafas pendek dan perut sebu, yang paling perlu ambil, saya dah masuk Afai Kotak Kedah, follow saja formula MBB tu, teruskan dengan ambil HPD dan juga Ryobi. Lepas tu kita start workout. Saya tengok saya tak nampak. Saya off dulu. Baik. Mana ada orang message pula, ada orang call pula dah. Aduh, sat lah. Apa dia masalah dia ni? Soalan untuk Celebrex. Terima kasih Huda. Thank you very much. Untuk Celebrex ni, dia jenis family cholelcoxib. So dia jenis macam apa orang panggil, dia belong dalam kelas COX-2 inhibitor. Dia macam sifat dia ubat tahan sakit. Dia non-steroidal, dia NSAID, non-steroidal anti-inflammatory punya drugs. Nak kata dia bolehlah digunakan, tak ada masalah. Dia painkiller juga.
nak guna tak ada masalah, boleh lah, tapi saya lagi prefer untuk ibuprofen. Sebab cara ibuprofen dia work, dia inhibit penghasilan prostaglandin terus. So dia bukan block signal sakit, dia block terus punca prostaglandin tu. Tapi kalau ambil di berterusan, dia akan menyebabkan masalah sendi. So benda ni kita kena balance elok-elok. Okay, so kalau tengok Ustaz, thank you very much sudah. Okay, bila tekan bahagian tu macam ada, kenapa yang bawah rusuk kanan selalu sakit bila skop atau rasa. Okay, kalau rusuk bawah kanan sakit, kalau buat skop ataupun kita ada check ultrasound, tidak ada masalah batu empedu, bermaksud gas sajalah, masalah gas sajalah, tak ada benda pun perlu risau. Kalau nak kurangkan dia, ambil Semiticon dengan juga Semiticon ni kita sedang kita belasah tu ya, Coplaton dengan Buscopan. Coplaton dengan Buscopan dia akan bantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Zain. Okey, untuk main gym untuk Tuan Izul AF7Q ni, saya ada buat ebook khas untuk macam mana nak mula workout balik. Sebab apa? Untuk orang GGA ni, masalah dia kemampuan dia tak boleh nak hadap stres sangat. So bila dia tak boleh nak hadap stres sangat, nak angkat berat dia dulu, nak angkat berat ni dia kena secara gradually naik. Angkat paling ringan dulu. Angkat paling ringan, tengok ada simptom tak ada simptom 2-3 hari. Lepas tu then baru kita micro loading. Kita akan tambah berat tu sedikit demi sedikit. Dia tak boleh buat macam dulu dah. Dia kena start slow. Kalau waktu sihat dulu, bolehlah angkat berat macam mana sekalipun. Kalau berat habis kuat pun dia tak boleh angkat je. Lepas tu dia habis kuat rasa segan-segan badan esok tu, tapi dia tak trigger apa-apa simptom. Tapi kalau untuk orang GGA, akibat penghasilan dami oksigen dia kurang, walaupun dia dah recover daripada masalah GGA ni, dia tetap usus dia kurang kemampuan untuk menghasilkan diamine oxidase macam dulu. So bila dia berlaku kecederaan mikro banyak dekat dia punya badan, dia akan trigger lagi banyak prostaglandin, dia akan trigger lagi banyak histamine, dia akan jadi bloating, dia akan jadi masalah anxiety, dia akan jadi pening, dia akan jadi desing, macam-macam. So buat secara perlahan, micro loading berat tu pelan-pelan. Okey, baik. So kalau untuk macam Warren ni, dia antara brand ni diclofenac lah. Okey. Dia NSAID juga, sama juga, lebih kurang macam apa yang tadi tu. Celebrex lebih kurang, cuma cara function dia lain sikit lah. Cara function dia lain sikit. Okey, baik. Rasa dia inhibit untuk COX-1 dan COX-2 ke? Rasa sama saja. Sama aja. Saya duk kena ingat balik ubat-ubat ni. Okey. So tuan, kalau ada soalan silakan tanya soalan, saya akan jawab sebaik mungkin. Kita habis pada pukul 10 mana? Saya dah pergi MB Shop, tapi kat mana? Dia sepatutnya dia akan ada untuk satu tab e-book. Ni saya maklumkan, kalau tak ada, saya maklumkan pada Dietec Naim untuk up balik, sebab tadi kami duk upload untuk apa e-book sebelum ni. Mungkin Dietec Naim dah tutup untuk dia tengah upload yang baru. Tunggu esok, kalau macam tu esok tengok balik. InsyaAllah ada. So kalau ada soalan silakan nyatakan soalan. Saya akan jawab sebaik mungkin. Untuk live ni ada e-book dia sekali tau. E-book saya sertakan sekali dengan live ni. Kalau untuk nanti check dekat, kalau yang mana daripada TikTok, check dekat Facebook saya, Haufai, dia akan ada e-book ni, boleh download terus. Kalau daripada WhatsApp saya, boleh check. Kalau dekat grup masing-masing tu, saya dah minta untuk Dietec ataupun Dietec MBBM sedia ni, dah letak dah e-book ni untuk download. Ataupun boleh pergi ke Telegram MBB, dekat situ saya dah letak dah e-book sekali, boleh download mengenai topik hari ni. Dekat
topik yang ini saya dah explain lagi detail macam mana masalah GGA ni, gastric anxiety, trigger untuk penghasilan histamin, trigger untuk berlakunya masalah vertigo dan juga tinnitus. Penting saya buat semua ni supaya tak risau. Itu je. Saya tekankan kepada kefahaman sesuatu perkara tu berlaku, supaya bila benda tu berlaku dia tak panik. Sebab lagi kita panik, lagi kita stres, dia akan lagi trigger, lagi teruk. Sebab tu penting saya tekankan kepada kefahaman. Supaya bila berlaku tu otak orang tu dia tahu, okey, ni sebab ni. Aku bukannya masalah jantung, aku bukannya masalah ni, aku bukannya ada masalah otak aku apa semua, tak ada, bukan. Masalah ni sebab sebenarnya aku dah tahu dah punca masalah. Kalau tidak, lagi rasa pening, pasal apa ni? Lepas tu desing, pasal apa ni? Lepas tu dia start, dia punya efek tu macam domino. Turun lagi dia tak boleh berhenti domino tu, dia lagi panjang. Lepas tu tengah-tengah malam, pukul 3 pagi, esok nak kena pergi kerja. Pukul 3 pagi tu kena pergi hospital, pergi lepak emergency sampai 7 pagi. Lepas tu nak pergi kerja pukul apa? Nak pergi kerja pukul apa lepas tu? Yang tu yang kita tak mahu benda tu. So kalau pukul 2 pagi tu dia tahu, okey, dia trigger pening. Lepas tu tengah desing. Mungkin sebab aku makan ni tadi. Mungkin sebelum tidur aku lupa minum air, aku lupa urut. So aku buat sekarang. Aku minum air, aku urut bagi sendawa sikit apa semua. Lepas tu aku minum sikit air gula, buah ais, relax tengok TV sat kan. Sambil melayan cinta, relax. Lepas tu tak lama lepas tu dia terlap sendiri. Boleh lah nak pergi kerja esok. Kalau daripada buang masa kena pergi emergency terus kan, untuk benda yang tak sepatutnya pergi. Doktor pun meluat dah tengok muka kita. Staff-staff nurse kat itu pun meluat dah tengok muka ni, lagi nak buat ECG berapa puluh kali dah. Ni 13 kali dah buat ECG ni. Kan leceh kalau macam tu. Kalau pergi hospital swasta, come here. Seronok lah mereka ni kalau pergi hospital kerajaan. Muka ni lagi. Tapi hospital swasta mereka pun happy. Pelanggan tetap. Okey, baik. So kalau ada soalan, sila nyatakan soalan. Kita ada lagi 5 minit lagi. Okey, baik. InsyaAllah saya untuk esok saya akan ada buat live lagi. Lepas tu Rabu akan ada live. Tapi kalau Rabu live, kita akan live di MBB Diet Center. Saya akan duduk kat sana pula. So Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu untuk test run. Untuk test run minggu pertama untuk MBB Diet Center, yang mana saya buka untuk certain klien sahaja dulu, supaya kita boleh tengok flow dia macam mana, apa problem yang akan terjadi. Dan habis itu saja tu, saya dah troubleshoot semua problem, baru saya akan buka secara besar-besaran untuk semua orang datang ke MBB Diet Center. Apa servis yang MBB Diet Center berikan? Di MBB Diet Center, kita berikan servis untuk secara spesifik check untuk masalah leaky gut, yang mana dekat Malaysia ni tak buat lagi. Mana Malaysia tak buat lagi. Kalau untuk nak dapatkan servis untuk cek masalah leaky gut, kalau dekat Australia ada. Paling dekat sekali Australia ada buat benda ni, yang mana kita bawa untuk cek dekat Malaysia ni, supaya senang semua orang boleh cek. Dan kita buat pada harga yang paling murah. Paling murah tak maksud servis kita cikai. Paling murah ni maksud servis tu champion lah. Tapi nanti dia akan jadi mahal juga lah. Tapi untuk pertama ni kita buat promotion murah lah. Okey. Dan satu lagi, untuk masalah jantung, kita buat secara spesifik untuk kata ini bukan masalah jantung. Kita nak bagi orang tu senang hati. Itu penting sekali. Kita tak mau bagi klien tu rasa macam dia terpinga-pinga, aku ni sakit apa sebenarnya, jantung ke apa kan. So datang ke MBB Diet Center, kita bagi jawapan terus. Tak perlu fikir dah untuk masalah jantung. Okey, ini result dia adalah mustahil untuk berlakunya masalah jantung. Segala simptom akibat masalah jantung disebabkan oleh masalah perut ni. So kita akan bagi report secara detail, dan kita akan ambil masa untuk terang dia satu persatu kenapa perkara ni akan berlaku. Saya akan ambil masa sekurang-kurangnya 45 minit ke sejam untuk setiap klien. Saya akan terang, explain satu sampai faham betul-betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kuasnya tuan-tuan?
Dia bergantung, dia ada dua services utama. Satu untuk gut health, kita check untuk kita punya kesihatan usus kita, sistem penghadaman kita. Nombor dua, untuk kita punya heart health, untuk kita punya kesihatan jantung. So kita akan siasat untuk dua-dua ni. So dia ada, dan pada untuk dia ada untuk premium package juga, gut dengan heart punya premium package ada. Kita juga ada light package untuk heart, gut yang light punya package dan juga heart punya package. Semua ni kita check, kita tengok untuk orang tu nak buat macam mana. Dan dia boleh buat untuk certain check benda lain, iaitu ala carte dah tambah je kalau nak tambah. Itu saja. Dan insya-Allah by dalam sebulan lebih lagi kita akan ada machine in-body yang mana kita boleh check secara spesifik kita punya jumlah lemak, kita punya jumlah otot, apa bahagian tubuh badan mana kita yang kurang otot. Contoh bahagian kaki ke kurang otot, bahagian tangan ke kurang otot. Okey, apa kurang air ke, lebih air ke. Yang tu kita akan buat services tu dalam masa sebulan setengah lagi. Sebab kena tunggu barang tu sampai daripada US dulu sampai ke sini, import daripada USA sampai ke sini, dan kita baru boleh bagi servis tu. Dah? Okey. Oh, banyak tu. So kalau yang mana dah start workout tu kan, nak check untuk peratusan berat air, berat masa, berat lemak, boleh datang ke MBB Diet Center, nanti kita buat servis tu. Dia punya tepat dia almost macam DEXA scan. DEXA scan yang masuk mesin, yang masuk P7 kan, P7 gram je dengar kan. Okey, baik. Yang masuk mesin macam MRI tu kan, dan tu DEXA scan ni memang mahal lah. Sebab tu kita opt untuk guna in-body saja. In-body dan cost dia kalau sekali kita buat report apa semua dia RM200. Taklah makan kos macam DEXA mungkin sampai RM800 ke RM1000. Nah. Okey. Baik. So apa lagi soalan? Kalau ada soalan sila nyatakan soalan, saya akan jawab sebaik mungkin. Maksudnya perlu datangkan medicine untuk buat medical review tersebut? Ya, betul. Saya akan buat review untuk masalah digestion dan juga masalah heart saya boleh buat. Dan untuk clinical punya test, itu akan Sky Clinic buat. Sky Clinic Dr. Roland. Kami punya tempat ni macam ni, kami JV. Saya bahagian diet, dia bahagian untuk clinical punya. So apa-apa patient datang untuk nak buat test, daripada saya akan ke Sky Clinic, lepas tu pass balik kat saya, lepas tu saya pass balik kat dia. So dia akan review juga benda tu, dan saya akan review juga benda tu. So combine together ni, ini adalah report daripada saya dan Sky Clinic. Okey, baca. Okey lah. So kita akan buat specific plan. Okey, plan apa yang perlu buat. Minggu pertama, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Semua ni plan. Lepas tu seperti biasa Dietech akan jaga. Nah. So minta berhubung dengan Dietech. Okey. Untuk buat medical. Okey, dia kalau untuk buat maksud silap Tuan Zack. Saya faham maksud Tuan Zack. So kalau untuk medical review, kalau macam kita dah buat dah apa semua dekat situ, kita tak payahlah nak datang sekali lagi, kita boleh buat tu melalui Zoom sahaja. Zoom saya dengan Dr. Roland, saya boleh buat Zoom terus untuk review. So kalau ada apa-apa yang perlu datang balik, kalau macam kita tengok something ada benda yang kita concern mengenai orang ni punya jantung. Kita concern untuk orang ni punya jantung, kita kata minta datang balik, kita buat spesifik benda ni, kita tengok betul ke tak betul benda ni kan. Good night. Good night Fifi. So kalau untuk next tu kita hanya buat melalui Zoom saja. Sebab pertama tu kena datang nak ambil darah apa semua, kalau tidak macam mana nak buat kan. Itu saja. Baik. Saya dah pukul 10 dah. Baik, saya kena balik awal sikit malam ni. Sekali saya upload untuk hari semalam punya live. Saya akan bagi sekali lagi, sertakan sekali ebook untuk download untuk live malam ni, live malam semalam. Sekali saya akan pass dekat grup WhatsApp lah. Baik. Itu sahaja semua. Terima kasih semua. Bila agak jantung operasi? Dia operasi untuk minggu ni dah start operasi. Cuma untuk klien saya ambil sikit saja dulu, 2, 3, 4, 5 orang saja kita ambil dulu untuk tengok flow dia macam mana, ada problem tak ada problem. Kalau tak ada problem semua okey saja, baru kita buka secara besar-besaran. InsyaAllah next week tu. Bila next week tu nanti saya akan maklumkan pada Dietech. Ini cara booking dia, ini dia punya package, ini apa semua, bla 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 bla. Maklumkan pada klien. Terima kasih tuan. Semakin canggih. Memanglah kita
kita kena semakin canggih. Kita akan lagi canggih, kita akan lagi mudah ke orang, lagi mudah ke orang, lagi mudah ke orang. Okey, tuan ada kat sana. Saya akan ada kat sana setiap hari Rabu sampai hari Sabtu sahaja. Hari Sabtu tu saya akan shoot balik ke Alostar. Ahad, Isnin, Selasa. Lepas tu pagi mutar Rabu tu saya akan shoot semula ke KL balik. So lepas ni saya akan turun naik KL lah. Turun naik setiap minggu. Baik. Itu sahaja semua. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada apa-apa sebarang masalah, boleh hubungi saya terus. Dan hubungi juga Ditech. Terpa dulu Ditech sebelum terpa saya dah. Sebab kalau semua terpa saya, mampus saya. Itu sahaja semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa dekat MBB Diet Center nah.